Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, Datuk Seri. Saya mohon masa tambahan sikit kerana melibatkan 3 agensi besar yang ditanya oleh Yang Berhormat Datuk Bobby bin Swan. Sebenarnya 4, tapi oleh kerana SPRM bukan di dalam bidang kuasa KDN, saya minta jawapan bertulis daripada pihak Jabatan Perdana Menteri. Untuk makluman Tuan Yang di-Pertua dan Ahli Dewan, bagi tempoh Januari hingga Disember tahun 2020, jumlah kematian dalam tahanan polis melibatkan 16 tahanan dengan kematian tertinggi direkodkan di negeri Pahang dengan 9 kematian, diikuti dengan Terengganu sebanyak 2 kematian dan Perlis, Perak, Melaka, Johor dan Sabah masing-masing 1 kematian. Manakala bagi Januari hingga Disember tahun 2021, jumlah kematian dalam tahanan polis melibatkan 17 tahanan dengan kematian tertinggi direkodkan di negeri Selangor dengan 7 kematian, diikuti dengan Pahang sebanyak 6 kematian, Johor dengan 2 kematian dan Kedah dan Perak masing-masing 1 kematian. Bagi Jabatan Imigresen Malaysia JIM untuk tempoh Januari tahun 2020 hingga Jun 2021, sejumlah 113 kematian tahanan direkodkan di depo imigresen seperti berikut. Bagi tahun 2020, 53 orang. Bagi tahun 2021 hingga Jun 2021 melibatkan kematian 60 orang. Sehingga 15 Mac 2022 terdapat 27 kematian disebabkan oleh COVID-19. Bagi Jabatan Penjara Malaysia untuk tempoh Januari hingga Disember tahun 2020, jumlah kematian dalam penjara melibatkan 13 banduan dengan jumlah kematian tertinggi direkodkan di Penjara Keluang sebanyak 7 kematian dan diikuti dengan Penjara Sungai Udang sebanyak 2 kematian, masing-masing 1 kematian di Penjara Sungai Buloh, Penjara Kota Kinabalu, Penjara Taiping dan juga Penjara Pokok Sena. Manakala bagi tempoh Januari hingga Disember tahun 2021, jumlah kematian dalam penjara melibatkan 12 kematian banduan dengan jumlah kematian tertinggi direkodkan di Penjara Keluang sebanyak 7 kematian, masing-masing 1 kematian di Penjara Sungai Udang, Penjara Simpang Renggam, Penjara Bentung, Penjara Wanita Kajang dan juga Penjara Satelit Kuala Kangsar. Datuk Seri Yang di-Pertua, Kementerian Dalam Negeri melalui Polis Diraja Malaysia mengambil berat tentang hak asasi tahanan di semua lokap PDRM di seluruh negara. Ini termasuk usaha mengatasi kes tahanan mati semasa berada di bawah pengawasan PDRM. Langkah-langkah pencegahan sewajarnya telah diambil dan dilaksanakan bagi mengatasi kematian dalam tahanan. Justru untuk menambah baik pengurusan tahanan dalam lokap PDRM, PDRM telah menyediakan garis panduan standard SOP yang lebih ketat termasuk dalam menguruskan tahanan sakit, meningkatkan kekerapan rondaan di sesi waktu malam serta penambahan anggota yang menguruskan tahanan. Dengan izin, mohon tambah. Di samping itu, PDRM dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, telah mewujudkan unit kesihatan tahanan di 5 lokap berpusat dan lokap berpusat Bayan Baru, Pulau Pinang dijadikan sebagai projek rintis bagi memastikan tahanan yang ditahan di lokap PDRM mendapat pemeriksaan kesihatan sewajarnya. Inisiatif ini adalah salah satu langkah pencegahan bagi mengelak berlakunya kematian tahanan lokap PDRM. Dalam masa yang sama, pada 10 Disember 2021, Jemaah Menteri telah bersetuju dengan cadangan KDN untuk melaksanakan inisiatif pemeriksaan kesihatan orang kena tahan OKT oleh pengamal perubatan swasta bagi membantu kekurangan pegawai perubatan kerajaan sedia ada. Inisiatif ini dijangka memberi manfaat kepada lebih kurang 200,000 orang kena tahan setiap tahun dan ini sudah pasti membantu dalam memastikan orang kena tahan yang ditahan berada dalam keadaan sihat. Selain itu, pemasangan kamera
tertutup CCTV, kamera lita tertutup iaitu CCTV di 684 lokap balai polis, IPD, IPK, PDRM sedang dilaksanakan bagi mengawasi dan memantau OKT di sel-sel lokap demi memastikan kejadian tidak diingini berlaku di dalam lokap. Mulai tahun 2022, semua kes kematian dalam tahanan polis disiasat oleh Unit Siasatan Kematian dalam Tahanan USJKT, Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Bukit Aman, dan tidak lagi disiasat oleh pegawai penyiasat di mana kejadian berlaku bagi memastikan ketulusan siasatan dan tidak berkompromi terhadap sebarang pelanggaran undang-undang, salah laku tata tertib. Kes-kes berkaitan bukan sahaja disiasat di bawah aspek jenayah tetapi juga disiasat oleh aspek tata tertib. Panjang lagi Tuan Yang Di-Pertua. Saya ingat cukup. Cukup. Maksudnya kalau ada kejadian kematian di lokap, pegawai yang menyiasat bukan lagi terdiri daripada pegawai atau anggota yang berada di IPD atau di lokap masing-masing, tetapi kita minta supaya JIP akan laksanakan siasatan dan termasuk juga kepada unit siasatan jenayah kematian dalam tahanan. Terima kasih.